Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Lensa IPT. Ya, hari ini kita bawakan sedikit kelainan kepada anda di mana kita berada di Mercu MQA Cyberjaya. Di sinilah terletaknya Agensi Kelayakan Malaysia MQA, badan yang mengawal selia kualiti dan standard pemberi pendidikan tinggi. Dan bukan itu saja tugasnya, banyak lagi tugas-tugasnya kita akan tahu sebentar lagi nanti. Dan anda jangan ke mana-mana, saya akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Merencana pendidikan tinggi yang berkualiti global sebagai landasan untuk melahirkan modal insan yang kreatif, yang inovatif dan juga yang berkemahiran tinggi serta sejajar dengan aspirasi untuk meningkatkan daya saing negara melalui peningkatan kualiti modal insan yang dilahirkan oleh sistem pendidikan tinggi negara. Dan untuk membincangkan satu topik merealisasikan pendidikan tinggi berkualiti global, kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Dr. Muhammad Syahtar Syabran, Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih Syirul. Alhamdulillah. Apa khabar MQA Datuk? Alhamdulillah kita hari ini semakin baik dan kita mengharapkan pandemik COVID ini akan beredar daripada Malaysia dan insyaAllah kita akan merancang lebih banyak program-program untuk mempopularkan, untuk berkongsi pandangan MQA dengan masyarakat Malaysia. Okey, baik. Kalau kita kira dalam lebih kurang setahun yang lalu, Datuk dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif MQA. Sebagai pemimpin MQA itu sendiri, Datuk, apa antara rencana ataupun apa yang semangat baru, nafas baru, wajah baru yang akan ditampilkan oleh MQA bagi tahun 2022 ni, Datuk? Terima kasih. Yang pertama saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi beri peluang kepada pihak MQA untuk berkongsi pandangan, inisiatif ataupun program-program yang telah dirancang oleh pihak kami terutamanya menjelang tahun 2022 ini. So saya masih ingat lagi apabila saya dilantik oleh Yang Berhormat Menteri untuk menerangi pihak MQA dua perkara yang telah dihasratkan oleh Yang Berhormat Menteri kepada kami di MQA. Yang pertama untuk memberikan branding baru terhadap MQA dan juga membawa MQA kepada peringkat global. Jadi dua perkara ini merupakan agenda utama dan kita akan merangsangkan lagi ataupun merancakkan lagi dua agenda ini menjelang tahun 2022 ataupun pada tahun ini 2022. Jadi insyaAllah kami telah pun menyediakan plan strategi yang boleh membantu kami untuk mencapai dua agenda itu, untuk memberikan brand baru, penjenamaan baru terhadap MQA dan juga membawa MQA ke peringkat globalisasi. Dan sehingga hari ini sekarang kita dah masuk pada di peringkat awal tahun 2022, kami telah pun melaksanakan beberapa program di peringkat nasional. Di antara program yang telah kami laksanakan ialah program jelajah IPT swasta dan juga awam mengikut zon. Kami baru saja menjelajahi zon selatan dan di peringkat antarabangsa juga kami telah merancangkan lagi kolaborasi dengan agensi-agensi akreditasi di luar negara. Dengan harapan ini kami mampu merealisasikan hasrat YB kita. Baik. Satu permulaan yang sangat rancak lah tu. Tapi kalau kita nak ikutkan, MQA pasti ada kerjasama dengan luar, agensi luar untuk menjamin kualiti pendidikan Malaysia ni diperakui oleh negara lain. Jadi apa antara bentuk kerjasama yang dilakukan? Okey, di antara perkara yang telah kami laksanakan, yang pertama engagement ataupun kolaborasi telah kami laksanakan dengan negara seperti Jerman, seperti Perancis, Kanada, Amerika, Australia dan yang terkini adalah negara Georgia. Di antara perkara-perkara yang kami laksanakan adalah untuk mengadakan satu memorandum of understanding, itu kefahaman di antara dua belah pihak mengenai kualiti pendidikan tinggi negara tersebut. Jadi harapan kami apabila program-program yang ditawarkan oleh negara kita mendapat akreditasi ataupun diiktiraf oleh negara-negara yang berkenaan, maka mudah kepada universiti kita sama ada swasta ataupun awam untuk menghantar pelajar ataupun untuk membuat pertukaran pelajar ataupun untuk menghantar training dan sebagainya kerana kita tidak menghadapi masalah dari segi kualiti pendidikan. Dan ini merupakan harapan besar kepada kami di peringkat MQA. Apa antara pelakuan yang diberikan oleh MQA ini turut melibatkan pelakuan terhadap program-program pengajian yang ditawarkan oleh IPT di luar negara, Datuk? Perkara yang pertama, kita akan melihat keselarian program-program tersebut dengan kehendak majukan dalam negara kita. Kemudian kita juga mahu memastikan bahawa agenda pihak kementerian untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan global menjadi kenyataan. Jadi kita mengharapkan persamaan ataupun persetujuan, konsensus daripada quality assurance body daripada negara-negara luar itu memberi pengiktirafan kepada kita. Secara tidak langsung ia dapat memberikan keyakinan tinggi kepada pelajar-pelajar sana untuk datang ke Malaysia melanjutkan pengajian. Dan dengan ini harapan YB Menteri untuk menarik sekitar 250,000 pelajar antarabangsa ke negara kita akan menjadi realiti. Kalau kita ikutkan, saya kira
MQA sudah memperkenalkan satu program apel. Dan saya kira masih lagi sama-sama di peringkat masyarakat kita. Betul. Masih lagi ragu-ragu dengan mungkin apel ini boleh sampai ke mana, bagaimana untuk masuk kepada apel. Dan mungkin Datuk boleh beri penerangan sikit berkenaan dengan apel. Betul, Syirul. Apel merupakan satu produk yang baru dilancarkan pada tahun lepas oleh Yang Berhormat Menteri kita, Datuk Seri Don Raini. Dan oleh kerana dia baru, maka kita perlu mewar-warkan kepada masyarakat. Itu sebab di antara salah satu agenda utama yang MQA apabila kita buat jelajah ataupun turun padang ini ialah memberikan penerangan kepada masyarakat awam ataupun masyarakat kampus, sama ada swasta ataupun awam, untuk memahami apa sebenarnya apel. Apel secara umumnya ialah proses pembelajaran yang menggunakan latar belakang ataupun pengalaman-pengalaman kerja yang lampau yang boleh kita samatarakan dengan SPM, STPM ataupun diploma, dan mereka juga boleh kita lihat dalam bentuk apabila kita membuatkan satu assessment ataupun penilaian, dan mereka boleh juga diberikan terus sijil-sijil yang berkaitan yang kita bahagikan apel ini kepada 3 bahagian, apel A, apel C dan juga yang terkini apel Q. Okey, baik. Apa di antara beza apel A, apel C dan apel Q tu, Datuk? Apel A sebenarnya adalah kita menggunakan latar belakang ataupun pengalaman kerja yang lampau apabila kita nilai oleh Pusat Penilaian Apel dalam negara, yang boleh disamutarakan dengan SPM ataupun STPM dan sebagainya, dan mereka boleh menggunakan pengalaman-pengalaman lampau untuk sebagai tiket untuk masuk ke universiti. Kalau orang lain masuk universiti menggunakan SPM, STPM ataupun diploma, mereka hanya perlu menunjukkan dokumentasi pengalaman-pengalaman kerja yang lampau dan boleh masuk universiti walaupun mereka tidak ada SPM, STPM dan sebagainya. Ini adalah apel A. Apel C, mereka boleh transfer kredit ataupun pindah kredit. Mereka boleh menggunakan pengalaman-pengalaman yang lampau untuk disamatarakan dengan berapa kredit yang boleh digunakan pakai. Misalnya mungkin saya punya pengalaman kerja selama 15-20 tahun, boleh disamatarakan dengan 30 kredit jam. Dan apabila saya ingin membuat diploma umpamanya dalam bidang yang tertentu, maka diploma di dalam negara kita memerlukan 90 kredit jam, dan tolak 30 saya hanya perlukan 60. Jadi saya boleh pendekkan waktu pengajian saya. Tapi yang paling terkini adalah apel Q, di mana kita tidak perlu mengikuti kuliah ataupun kursus-kursus seperti kelas-kelas tradisional ataupun konvensional. Kita boleh terus diberikan sama ada diploma, ijazah, master ataupun doktorat berdasarkan kepada jauhnya ataupun banyaknya pengalaman. Misalnya kalau pengalaman kerja kita selama 10 tahun, kita boleh diberikan diploma, 15 tahun ijazah, 20 tahun master dan PhD 25. Tapi ia perlulah lulus 4 saringan yang akan ditetapkan. Di antara saringan secara ringkas, Syirul, satu, dia perlu menyediakan portfolio. Yang kedua, dia mesti lulus challenge test. Yang ketiga, dia mesti lulus kerja lapangan. Dan yang akhirnya mereka perlu lulus thesis ataupun dissertation. Ini adalah proses yang perlu dilaksanakan. Jadi siapa badan yang mengiktiraf mereka-mereka ini di antara apel A, C semua dan Q? program-program apel ini diiktiraf oleh pihak MQA yang diterima pakai oleh JPA. Maksudnya pada mereka, individu yang mempunyai sijil apel, sama ada apel A, apel C ataupun apel Q, mereka boleh mohon kerja dengan mana-mana agensi kerajaan. Dan di samping itu, pihak antarabangsa juga menerima sijil-sijil yang dikeluarkan secara apel kerana ia telah pun mendapat kolaborasi antara kerjasama di antara MPA dengan juga badan-badan akreditasi di luar negara. Okay, baik. Saya lihat perkara ini adalah satu perkara yang produk ini adalah produk yang sangat baik. Namun kenapa masih lagi lambat untuk rakyat Malaysia kenal dan juga faham antara kebaikan apel ni? Okey, oleh kerana seperti mana yang saya sebut, produk ini merupakan produk yang terbaru ataupun terkini dalam kalangan masyarakat kita. Sebab selama ini masyarakat kita semenjak kita mencapai kemerdekaan, kita masih lagi faham ataupun hanya mengetahui bahawa untuk mendapat ijazah, diploma dan sebagainya, kita perlu mengikuti kuliah-kuliah konvensional tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan sebagainya. Tapi apabila diperkenalkan apel, ini merupakan satu alternatif kaedah pembelajaran sepanjang hayat, dan maka itulah agenda utama MQA pada hari ini dengan bantuan PT kita ialah mempromosikan dengan sebaik mungkin produk-produk ini supaya dapat difahami, diketahui dan insya-Allah akan diikuti oleh masyarakat kita dalam Malaysia untuk mendapatkan bidang pengajian melalui tiket apel ataupun konsep apel ini. Okay, baik. Produk apel Q yang terbaru, Datuk. Jadi setakat ini berapa universiti ataupun IPT yang sudah memperkenalkan apel di IPT mereka? Kita ada dalam konteks ini, kita ada lebih kurang 20 universiti awam dan lebih kurang 400 lebih universiti swasta.
So sebagai peneraju untuk Apel Q ni telah melantik, telah memberikan endorsement ataupun pengiktirafan kepada 6 buah universiti untuk merealisasikan, dan kita menjangkakan dengan promosi yang telah kita laksanakan, lebih ramai lagi universiti-universiti awam ataupun swasta yang akan menjadi peneraju kepada Apel Q. Apa yang mereka perlu lakukan ialah membuat permohonan kepada MPA, dan mereka perlu melepasi beberapa saringan ataupun dokumentasi sebelum mereka diberikan mandat ataupun pengiktirafan ataupun tauliah untuk melaksanakan Apel Q ini. Okey, baik. Saya kira cukup jelas berkenaan dengan apel. Mungkin saya terpanggil untuk cerita berkenaan dengan micro credential, Dato'. Mungkin Dato' boleh terangkan secara ringkas. Okey, micro credential ini merupakan salah satu daripada agenda untuk kita mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat yang juga menjadikan agenda utama oleh Wabi Menteri kita pada hari ini, iaitu di mana micro credential ini secara umumnya adalah kursus-kursus pendek yang ditawarkan oleh mana-mana IPT sama ada swasta ataupun awam, dan yang menariknya walaupun dia kursus-kursus pendek tetapi ia mendapat akreditasi daripada MQA. Dengan adanya kursus-kursus pendek yang mendapat akreditasi daripada MQA ini, dia boleh dikumpulkan satu demi satu. Jangka masa itu bergantung kepada koleksi mereka, dan mereka boleh di hujungnya mendapat diploma, ijazah ataupun seterusnya berdasarkan jumlah jam yang telah dikumpulkan melalui kursus-kursus pendek ini. Kursus pendek ini boleh mengambil masa sekitar 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan dan sebagainya, dan mendapat kredit-kredit tertentu, dan dikumpulkan kredit itu, kalau jumlah kredit cukup 90 umpamanya, mereka boleh mendapat diploma. Dan begitulah seterusnya. Jadi apa antara kepentingan dan juga kelebihan micro credential ni, Dato'? Okey, micro credential ni kelebihan ni adalah memberi peluang ataupun kelebihan kepada individu-individu untuk merancana masa depan mereka. Misalnya kalau macam saudara Syirul sekarang sudah pun mempunyai pekerjaan tapi ingin mengambil kursus-kursus pendek berdasarkan minat. Misalnya saudara Syirul minat dalam konteks ICT, mengambil kursus-kursus jangan pendek seminggu ataupun 2 minggu, dan dikumpulkan kursus-kursus ICT itu daripada pelbagai IPT yang ada dalam negara ataupun luar negara. Selepas sekian lama, mungkin selepas 3 tahun ataupun 4 tahun, maka saudara Syirul kumpulkan semua dan mendapati jumlah jam yang terkumpul daripada kursus-kursus pendek ini menyamai 120. Dan apabila kita matchkan dengan kursus yang ada di universiti-universiti, maka ia boleh diberikan ijazah sarjana dalam ICT. Cuma kita telah menetapkan ketetapan bahawa institusi yang akan memberikan ijazah, diploma dan sebagainya itu perlulah diambil oleh pelajar yang berkenaan sebanyak sekurang-kurangnya 30 jam di situ, ataupun 30% daripada jumlah kursus yang diambil itu mesti daripada institusi yang akan memberikan mereka sijil, diploma dan sebagainya. Itu saja ketetapan yang kita berikan. Baik, kalau kita lihat mereka ini tidak kira universiti mana-mana sekalipun. Jadi kalau anda cukupkan 120 jam atau 90 jam itu diberikan satu sijil diploma ataupun sijil ijazah sarjana muda. Namun dari segi silibus di setiap universiti itu berbeza. Yang pertama. Yang keduanya penilaian kepada pelajar itu di setiap universiti itu berbeza. Jadi macam mana kita nak dapat lahirkan satu sijil yang berkualiti? Sebenarnya setiap program-program jangka pendek ini syarat yang utama untuk membolehkan mereka itu layak mendapat diploma dan sebagainya, kursus-kursus itu perlulah mendapat pengiktirafan MQA. Apabila kursus itu mendapat pengiktirafan MQA, secara tidak langsung dari segi kualitinya sudah tidak perlu dipertikaikan. Jadi insya-Allah, dan semua kursus-kursus ini wajar dan wajib ada kelulusan MQA. Jadi itulah di koleksinya barulah kita berikan sama ada diploma, ijazah ataupun seterusnya. Okey, baik. Kalau sambutan di IPT macam mana, Dato'? Kita oleh kerana micro credential merupakan produk yang paling latest selepas Apel Q, dan kita dapati ramai dalam kalangan masyarakat kita, dan kalau kita lihat dari segi peratusan daripada survey yang kita buat, 60% daripada labor force kita, tenaga kerja kita memang layak untuk mendapat micro credential atau untuk mengikuti Apel Q dan juga micro credential. Dan sambutannya hari ini walaupun dia di peringkat awal pengenalan, tetapi itulah ramai IPT kita berminat untuk menganjur ataupun mengendalikan Apel Q. Itu tidak termasuk lagi institut latihan yang ada dalam negara kita. Dan di luar negara sudah banyak program-program sedemikian, cuma kita perlu menggalakkan masyarakat kita untuk mengikuti sama ada dalam ataupun luar negara, dan mereka perlu membuat perancangan bidang yang mereka inginkan untuk diberikan pengiktirafan ijazah diploma di hujung nanti. Secara asasnya saya dapat lihat di antara beza Apel dan juga micro credential ini adalah satu cara ataupun salah satu jalan
untuk meringankan beban mereka yang ingin bekerja dan juga yang ingin mendapat segulung ijazah dan sidi-sidi lain. Jadi pada pandangan Datuk, di antara program-program yang ataupun produk-produk yang ditawarkan ini, bagaimana ia untuk mendapat lagi sambutan daripada kalangan masyarakat kita untuk lebih banyak lagi mendapatkan produk-produk seperti ini? Okey, sebenarnya suka tidak suka, promosi perlu diperkuatkan, dan di peringkat MQA sekarang kita secara agresif telah pun melakukan promosi melalui pelbagai kaedah, sama ada media cetak, elektronik ataupun sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita memerlukan kerjasama yang erat daripada seluruh institusi pengajian tinggi yang ada dalam negara, swasta pun awam, untuk sama-sama kita mempromosikan produk-produk ini, kerana hasil daripada penawaran produk-produk ini akan pergi kepada universiti-universiti yang terlibat, kerana mereka ada yuran-yuran yang tertentu yang akan dibayar oleh pelajar-pelajar yang berkenaan. Saya dapat lihat sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang tenaga kerja, ini adalah salah satu jalan mudah ataupun jalan singkat untuk mendapatkan segulung ijazah. Jadi mungkin pertikaian itu daripada kalangan masyarakat itu saya faham. Mungkin mengapa perlu jalan yang mudah, jalan yang singkat, sedangkan ada jalan di arus perdana yang jauh lebih selamat dan jauh lebih diiktiraf daripada produk-produk yang baru belum lagi dikenal pasti kesahihan dan kualitinya, Datuk. Okay, yang pertama saya tertarik apabila Syura ada menyatakan bahawa dengan adanya produk Apel Q ataupun micro credential memberikan flexibility ataupun keselesaan kepada masyarakat kita. Kerana setengah-setengah masyarakat kita mereka mungkin terlalu sibuk dengan tugasan harian ataupun tugas-tugas yang tertentu, maka mereka tidak ada masa untuk mengorbankan ataupun memerlukan masa satu hari, satu minggu ke kuliah-kuliah seperti mana yang ada di peringkat konvensional. Tapi dengan adanya pembelajaran sepanjang hayat dalam kaedah flexibility education ini, mereka bebas untuk mengambil mana-mana kursus. Mungkin pada minggu ini ataupun pada hari ini mereka ada ruang, maka mereka boleh ambil. Mungkin bulan depan ada satu lagi ruang dan sebagainya. Walaupun jangka masa untuk menghabiskan, mendapatkan diploma itu mengambil masa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ataupun lebih daripada itu, tapi mereka tidak terbeban dengan program-program dibandingkan dengan program konvensional. Itu sebab program-program Apel, micro credential ini lebih tertumpu kepada mereka yang sudah pun berkerjaya, yang ingin meningkatkan kemahiran mereka, ilmu pengetahuan mereka, dibandingkan dengan program-program konvensional yang diikuti oleh pelajar-pelajar lepasan SPM dan sebagainya. Kalau kita lihat Apel A, kita kembali kepada Apel A, Apel C dan Apel Q. Mungkin Apel ini mempunyai kekhususan yang tertentu dari segi penilaian, instrumen-instrumen untuk menilai kualiti pelajar itu sendiri. Dan di antara 3 Apel ini sendiri, mana yang mendapat sambutan paling tinggi, Datuk? Okey, kalau kita lihat sekarang ini yang memohon apel keseluruhannya lebih daripada 50,000. Okey, dan mereka itu tidak semestinya lulus, mereka perlu melalui saringan-saringan itu. Tapi minatnya sudah ada. Kerana kalau kita lihat ramai dalam kalangan warga Malaysia yang pada satu ketika dulu masa mereka muda, mereka tidak berkesempatan untuk masuk universiti, mereka mungkin tidak mendapat keputusan yang baik dalam SPM dan sebagainya. Tapi selepas 15-20 tahun mereka mempunyai pengalaman kerja yang luar biasa. Maka mereka gunakan itu sebagai tiket untuk masuk universiti, menggunakan Apel A punya saluran ataupun channel. Sama juga dengan Apel C. Dan begitu juga dengan Apel Q. Dan mereka rasa perlu, mereka ni layak untuk diberikan sijil, diploma, ijazah sebagainya bergantung pada pengalaman. Tapi yang paling-paling penting, macam saudara Siru sebut tadi, setiap sijil yang dikeluarkan itu telah melalui satu saringan yang ketat untuk memastikan kualitinya terjamin. Dan yang paling menarik, kualiti ini bukan sekadar mendapat pengiktirafan dalam negara, tapi juga oleh pihak-pihak daripada luar negara. Kerana Apel ini bukan Malaysia, tapi ia merupakan satu agenda global pada hari ini. So terserah kepada kita untuk melibatkan diri secara agresif ataupun sebaliknya. Okay, baik. Kalau kita lihat tanggungjawab yang dipikul oleh MQA ni memang dalam menyelia, dalam menyaring segala kualiti dalam usaha meningkatkan imej pendidikan tinggi dalam negara ini sangat berat, Datuk. Jadi macam mana Datuk melihat peranan yang dimainkan oleh semua warga MQA yang menjayakan hasrat agensi Kementerian Pengajian Tinggi dan seterusnya Malaysia dalam arena pendidikan tinggi ni, Datuk? Seperti mana yang saya sebut di peringkat awal, agenda kementerian kita di bawah kepimpinan Datuk Seri Dr. Narayana Idris adalah untuk untuk memastikan Malaysia menjadi hub pendidikan global. Kemudian agenda Datuk Seri Nurani Ahmad juga ialah untuk menarik lebih kurang 250,000 pelajar.
maka secara langsung atau tidak langsung, perkara untuk memastikan agenda itu tercapai ialah memastikan kualiti pendidikan kita ini berada sama taraf dengan institut pengajian tinggi yang terkenal dalam dunia. Jadi itu sebab kita di seluruh warga MQA kita telah jelas agenda tersebut, maka mulai tahun lepas apabila saya dilantik sehinggalah tahun-tahun yang seterusnya kita akan sama-sama berganding bahu diberi dan dibantu oleh masyarakat IPT lain untuk memastikan dua agenda ini tercapai, dan saya yakin dengan kerjasama yang erat dan dengan sokongan padu daripada semua IPT dan juga kementerian, kita mampu untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan global, dan dalam masa yang sama kita mampu menarik lebih kurang 250,000 pelajar datang ke Malaysia. Baik. Satu peranan dan juga satu gambaran yang sangat jelas. Namun sebagai penutup kita punya perbualan hari ini, apa antara harapan, nasihat, pandangan Datuk mengenai pengajian tinggi negara dan MQA pada masa yang akan datang? Harapan saya pada masa yang akan datang, MQA dan juga negara Malaysia dapat merealisasikan agenda 3R, iaitu R yang pertama, kita sentiasa relevan sepanjang masa dalam konteks pendidikan tinggi. Kemudian kita juga sentiasa being respected by mana-mana negara ataupun mana-mana IPT, dan yang paling lagi kita sentiasa being referred ataupun dirujuk. Jadi untuk bolehkan kita sentiasa menjadi rujukan, kita sentiasa dihormati, kemudian sentiasa relevan, maka kita perlu memastikan dua agenda utama yang saya sebut tadi dapat kita laksanakan. Moga-moga agenda untuk merealisasikan pendidikan tinggi dalam negara ini berkualiti global dapat dipikul dengan sepenuh hati oleh MQA. Walaupun kita mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Shahrul Sabran, Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia MQA, kerana sudi bersama kita pada hari ini untuk membincangkan satu topik yang kita rasa sama-sama kalau kita pegang, sama-sama kalau kita faham, sama-sama kalau kita lihat kembali, boleh mencapai satu tahap yang boleh disegani oleh masyarakat-masyarakat ataupun negara-negara yang lain. Terima kasih sekali lagi Datuk. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Strategi yang telah direncana dan juga dirancang ini adalah untuk memastikan pendidikan tinggi dalam negara berkualiti global, dan pastinya untuk menjadikan sistem pendidikan tinggi dalam negara ini diperkukuhkan dan juga untuk melahirkan lebih ramai mahasiswa yang holistik, mahasiswa yang bersiap siaga berdepani cabaran dunia kini. Namun jika ia tidak dipraktikkan, ia hanyalah impian yang sia-sia. Saya Syarul Islam dan IPT. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.